Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali kita dan kali ini saya dah ditemani oleh Azni ya. Dah live kan belum ni? Live. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sekali lagi. Kembali kita, lama sikit iklan kita tadi ya. Okey, jadi kali ini kita lihat kepada pasangan dan saya ditemani oleh Azni seperti biasa. Hopefully Azni dah sihat ya Azni? Alhamdulillah boleh bang. So slow. Boleh ya? Okey, slow. Tak apa. Tonsil. Jadi tonsil ni saya pun kena dulu masa Sarawak election tahun 2001. 2001. Tu di tahun berapa ni? Tak apa, tu cerita lama. Sampai pengsan. Dalam masuk hospital dia bedah. Tu je cerita dia. Okey. Jadi untuk pasangan semasa kita masih lagi menjangkakan tak ada perubahan kepada apa yang kita jangkakan untuk pasangan semasa, di mana kita jangkakan untuk US dollar yang inilah US dollar index untuk kontrak pada Jun, okey, di mana kita jangkakan struktur masih lagi tak lengkap ke atas ya. Jadi kita menjangkakan masih ada pergerakan. Persoalannya, adakah struktur semasa ni dah mula naik ataupun dia melakukan, maksud saya macam ni kalau kita tengok dekat time frame lebih kecil, adakah ini dah habis ataupun kita dah mula ke atas ya. Jadi kalau kita nak tengok benda tu, kita tengok antaranya kepada Euro US dollar index, Euro US dollar. Mana Euro US dollar ni? Hari ni pakai contact lens terbalik pula sebelah kiri. Jadi ini dekat lebih kecil lah, time frame yang lebih kecil ya. Jadi soalan dia, adakah dua ni dah habis ke tak? Adakah kita akan buat ke atas lagi sebelum jatuh ke bawah? Itu soalan dia. The thing is, kalau kita tengok kepada yang lebih kecil, struktur di sini, dekat hourly ni, struktur ini, struktur sekarang ni, daripada sudut struktur dia break, kita nak tengok daripada sudut momentum. Kunci dia adalah kepada pergerakan sekarang ni. Sebab kalau ini ke bawah, dan kita dah ada pergerakan itu ke bawah. Kalau low sekarang ni break ya, apa pun daripada atas ni, ini break dan kita belum lagi ada break ke bawah. Jadi secara momentumnya, struktur ke atas tu belum lengkap. Struktur ke bawah tu belum lagi confirm. Kita masih ada kemungkinan untuk buat benda ni. Kita tahu secara asasnya Euro US dollar dan Euro JPY struktur dia tak banyak beza. Cumanya yen, disebabkan oleh kelemahan yen sebelum ni, kita nampak untuk Euro JPY lebih trending ke atas. The thing is, kalau kita tengok struktur sekarang ni, yang sama tadi, dia break. Okey, maksudnya struktur ni habis. Ada tak kemungkinan untuk dia extend? Maksudnya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ada, kita dah ada yang ini. Tapi kalau ini extend macam ni, then dekat indeks, maksudnya yen adalah lemah, akan extend dan kemungkinan untuk dia break out ke atas. Kalau itu berlaku, jadi berdasarkan korelasi semasa, the best yang saya dapat ambil sekarang ni adalah untuk katakan bahawa indeks dah habis ke atas, yen pair dah lengkap, di mana kita ada UJ ni yang paling jelas. Struktur dia break. Kalau kita nampak yang sama tadi, lain macam, dia punya penurunan ni datang dengan momentum. Penurunan yang sini, ini datang dengan momentum dan dia tak ada kena-mengena dengan struktur ini bermula di sini. Di sini, Dan kalau kita ambil trend line, dia break. Jadi maksudnya kita dah memulakan momentum ke bawah untuk UJ. Boleh tak short? Saya tak short. Okey. Kalau UJ ke bawah, ingat, EJ tadi adalah sama dengan EU darab dengan UJ. Jadi kalau kita dah katakan ini ke bawah,
UJ ni dengan momentum ni, higher chances untuk EU pun ke bawah. Okey, higher chances. Jadi disebabkan oleh apa yang kita nampak dekat GU contohnya. GU. Ini pun sama, belum boleh tak lagi ke atas? Boleh. Sebab ini belum break structure, tetapi daripada bawah ni, kalau kita tengok di sini, ini daripada sudut momentum, daripada structure ini, daripada sini, kita nampak yang ini lain macam. Dia bukannya sekampung, dia bukannya dalam channel yang sama. Dia dah break channel, dia punya momentum lah. Sama macam anda gunakan support resistance, sama macam anda gunakan trend line, ya. Yes. Jadi kita masih melihat, kita menjangkakan bahawa pergerakan ini dah mula ke bawah. Kalau GU kita jangkakan ke bawah, itu bermaksud sekarang ni kunci dia kepada Australian dollar. Dan juga kepada NZD serta UCAD. Jadi kalau the whole yen pair kita dah lukis ke bawah, ini pun akan ke bawah. Cumanya saya tak lukis lagi sebab dia tak break lagi. Kalau dia break, kita dah ada divergence, saya dapat buat 5 kat sini. Okey, cuma daripada sudut Fibonacci, dia tak lengkap, tak sampai 100%. Ya, jadi baru saja dalam sesi saya tadi kita sentuh mengenai correction boleh buat, sorry, ni ke bawah lagi ya. Correction boleh buat apa dia, truncation dan kita interesting ni cuma lebih sikit daripada 618762. Okay. So there is a possibility untuk ini dah mula ke bawah. Jadi jaga-jaga sikit. Sebab tu saya hari tu kan Razni, untuk GU kalau ada masuk, anda cuma managekan saja. Jangan tutup, managekan. Kalau plan anda untuk long, cuma managekan dia. Jangan kecilkan stop loss ataupun letak BE kalau dah dalam profit. Sebabnya saya dah nampak momentum tu ada ke bawah. Ya. Sekurang-kurangnya untuk dia buat 3 lekuk di sini, 1, 2, 3, 50%, dan dia decide whether nak naik ataupun turun daripada sini nanti. Di sini decision point dia nanti ya. Sama ada ini jadi W, so dia tak lengkap 100%, ini boleh jadi X, sini jadi C, dan kita naik balik. Itu boleh berlaku but disebabkan yang lain-lain, higher chances untuk C ini dah lengkap, Y kita dah lengkap, B kita dah lengkap, dan kita memulakan pergerakan ke bawah. Higher chances ya. Yes. Masuk zon perang kat situ. 50% ni nanti. Sebab ingat kita ada incomplete sequence. Yes. Kalau ada incomplete sequence, there is a still possibility untuk dia naik. Tapi kalau kita ada semua ni jatuh, kalau ini semua jatuh, ni semua saya dapat lukis. Satu, dalam yang kecil-kecil dia. 1, 2, 3, 4, 5 dah mula ke bawah. Semua tu saya dapat lukis ke bawah. Cukup. Jumlah structure dia cukup. DEX cukup. Ini tak perlu buat ke atas dah. Ini dah mungkin dah memulakan ke bawah. Jadi untuk nak trade, apa yang saya interested? Untuk short term, saya melihat correction. Kalau anda ada setup untuk yen pair, untuk short dalam time frame yang kecil. Kalau anda ini dalam Azni punya ni adalah kepada A, B dan C kan. Kalau ini break balik tempat dia ni, I don't know. Itu adalah satu untuk yang anda boleh fikirkan untuk short term Tetapi kalau tanya saya lebih interested untuk long apabila correction semasa ni habis di sini. Okey. Kalau correction semasa ni habis, AUD JPY, CAD JPY, itu adalah untuk swing bukan bagi mereka yang trade untuk intraday. Saya mencari peluang, ini dah habis, untuk mencari long
daripada kawasan ni. Antara AUD JPY dan CAD JPY, saya lebih berminat kepada CAD JPY. Ya. Saya lebih berminat kepada CAD JPY. Ingat, AUD JPY kita lukiskan sebagai flat di sini, ya. Faham, Kimi? Tengok beza dia. Ini AUD JPY, kita lukis sebagai flat. Jadi kat sini kiraan dia akan kacau. Jadi CAD JPY lebih menarik. Selain daripada tu, kalau CAD JPY jatuh, UCAD juga dijangka lengkap. Ini tak ada dah. Ini boleh habis kat sini. Cukup lekuk-lekuk dia cukup untuk saya alihkan 3, 4, habis. Naik ke atas. Ya. Kalau ini mula naik ke atas, minyak ke mana? Minyak sama juga akan melakukan pergerakan correction. Ni dah mula berlaku. Minyak melakukan correction, dah jatuh pun dia. Bila ni jatuh tak perasan. Exxon Chevron bang. Cepat sabar dulu. Kita nak tunggu. Saya sakit tekak dulu. Saya sakit tekak dulu. Yang ini, ya. Okey. Yang ini. Sama dengan saham tadi lengkap. Sama dengan CAD JPY tadi sampai tempat support. Dan UCAD untuk cecah ini nanti. Sama. Ni tak ada, ni tak ada ke bawah dah. Ni tak ada ke bawah dah. Jadi maksudnya kita dah jangkakan sini untuk buat 1, 2, itu flat, 3, 4 dan 5. Okey. Jadi itu yang saya tengah lihat lah. Kena dengan minyak. Jadi bila ini habis, itu sama dengan Exxon, Chevron untuk mula naik. Bila kat sini sampai nanti, bila CAD JPY, mana pula CAD JPY? CAD JPY nanti sampai dan habiskan lekuk 2 ni. Sama dekat sini ke, tunggu 3 lekuk dia. Baru kita tahu kat mana C tu habis. Dia cakap sebab flat tu kadang terpaksa nak samakan cerita. Kadang jam tengok. Betul lah. Sebab itu instead of AUD JPY, trade CAD JPY. Sebab kita masih jangkakan minyak ni lain macam. Minyak lain macam. Cerita minyak lain macam. Kita adalah US nak hantar minyak, nak hantar gas kepada Europe. Hari ni akan tahu. Itu boleh menyebabkan minyak jatuh. Sebab bekalan naik. Itu je. Cerita yang Ukraine Rusia. Yes, ada kelegaan sedikit. But, structure dia, anda tak dapat katakan, oh ni downtrend. Salah mata tu. Mata tu kena adjust kalau ada, ni downtrend. Something tak kena tu. Tapi, ini structure besar kepada minyak. Saya melihat bahawa structure ini, saya pernah katakan komoditi punya bearish structure dah lengkap. We are looking at this. Kalau kita tengok minyak dan pada masa yang sama, ini adalah copper. Fahamkan cerita dia. Di mana kita menyangkakan ini chart ni tak komplit tapi daripada belakang, structure di belakang tu habis. Saya menjangkakan bahawa copper komoditi lah secara besarnya dah habis bearish cycle dia. Bagi siapa yang ada akses kepada ETF ataupun indeks untuk komoditi, anda akan lihat structure yang sama. Maksudnya, dan saya memilih CAD JPY untuk yen pair, tetapi untuk dollar pair sama US dollar CAD, tapi kalau ada trade CAD JPY jangan pergi trade US dollar CAD, benda sama. Anda boleh mencari peluang, contohnya GBP AUD ataupun GBP NZD di sini apabila dolar sampai tempat resistance. Itu untuk swing, untuk pegang lama. Terpulang kepada anda untuk swing ataupun untuk intraday. Kalau anda ada banyak masa, sebabnya anda akan sentiasa tengok chart. Jadi anda pergi kepada swing ke, scalping bagus, intraday bagus. Dia bagus yang kena kepada anda.
Jadi macam saya memang tak sempat. Mana nak tulis artikel YouTube pula, baru rekod hilang audio. Audio dia ada bunyi kucing. Macam mana pula ada bunyi kucing? Bila masa ada bunyi kucing? Jadi memang tak ada masa untuk nak intraday. Jadi saya cuma swing. Tapi macam Azni, dia ada masa, jadi dia pergi intraday. Jadi mana satu yang bagus? Mana yang kena kepada anda, itu yang bagus. Masa kita, masa. Masa kita. Saya memang tak ada masa. Ada ingat saya lukis banyak-banyak ni, saya ada masa depan cat. Mana ada saya lukis 15 minit saya lukis semua ni. Tak ada je aku nak lukis ni duduk 6 jam duduk. Tak ada. Tak sempat suruh anak lukis bang kan? Anak dia suruh dia lukis kan. Apa guna dia kan. Suruh tidur luar. Jadi sekarang ni saya melihat kepada pergerakan gold. Gold pun kalau euro US dollar break, ini pun lengkap. Gold pun sekarang ni struktur semasa break dengan momentum. Ni ada momentum dan kita nampak full reset dekat Stoch. So nampaknya C kita dah habis. Tak ada dah dia nak ke tak ada extension. So ni saya jagakan adakan 1 2 3 4 5 extend. Nampaknya dah habis dan gold pun dah mula ke bawah. Jadi semuanya menunjukkan bahawa, tapi soalan dia, adakah saham ke bawah, yen ke bawah, apa semua ni disebabkan oleh US dollar ataupun yen? Itu soalan dia. Sebab kalau dia adalah US dollar, ingat tak yang kita cerita semalam mengenai IBEX ni? Kena belajar kasih tenang. Okey, ingat tak yang kita cerita pasal IBEX ni bagi amaran awal? Kita tak dapat katakan yang pergerakan semasa ni ada kena-mengena dengan yang belakang ni. Sebab dia lain. Ini lain. Ini full reset. Kalau memang suka duduk, buatlah satu swing, satu intraday. Saya scalping, news kan. Saya memang tak ada masa. Kalau ada masa, saya boleh buat chart sampai 3 minit kan. 3 minit punya chart. Maksudnya time frame 3 minit. Tapi memang duduk je lah. Duduk 15 minit sekali update chart kepada kecil-kecil ni. Pengsan aku nak makan pun tak sempat. Tapi ini saya maksudkan ingat yang ni Pian, Kimi. Kita dah ceritakan bahawa IBEX bagi amaran awal. Indeks punya kenaikan tu dah mula jatuh. Kalau kita katakan indeks jatuh, dan kita katakan untuk yen pair pun akan sampai satu top. Dollar pair akan sampai satu top. Dan itu yang kita ceritakan hari Isnin. Isnin ke Jumaat minggu lepas. Saya pun dah tak ingat dah. So, tak ada perbezaan apa nak trade kalau sistem anda memberikan untuk shorter term, untuk short yen pair. Kenapa yen? Sebab berbanding dengan US dollar. Apa beza dia? UJ ni ke bawah. Kalau kita katakan jatuh sekarang sebab US dollar, UJ ke atas. Maksudnya US dollar adalah sideways. Sideways ke atas. Euro, US dollar jatuh, GU kan. Jadi US dollar tak lemah, tapi sideways. Yang lemah adalah indeks. Indeks, dan kalau indeks jatuh ke bawah, yen mengukuh, US dollar sideways, UJ kat sini akan jatuh. Ni, akan jatuh lah Tapi kejatuhan UJ tak selaju apa dah nampak dekat Euro JPY, dekat GBP JPY dan lain-lain. Sebab dolar adalah sideways. Jadi itu bermaksud pergerakan semasa dekat sini untuk indeks, kalau dia dipengaruhi oleh yen, yang di sini, kalau dia yen, ini akan jatuh 5. Kalau dia yen. Kalau dia US dollar, ini akan jatuh 3. Itu beza dia. Expert advisor. Faham? 3.17. So, kalau dia dolar lebih sideways kejatuhan dia. Dolar lebih kepada ni. Kalau dia sebab dolar dan kita jatuh macam ni,
itu adalah flight to quality. Itu cerita COVID-19 kat hujung-hujung. Tu cerita teruk. Kita tak jangka benda tu dulu. Tu beza dia. Tengah try buat nak tulis command. Itulah. Okey. Jadi secara besarnya saya lihat kepada yen dynamic untuk sekarang, untuk shorter term kat sini, anda akan dapati satu yang laju sebab UJ jatuh, yen pair jatuh, jadi bermaksud indeks akan jatuh lebih laju. Dollar pair akan ikut apa yang berlaku dekat yen pair. Sebab kena faham, EJ juga adalah sama dengan UJ darab dengan EU sama. Dia sama je. Dia tiga. Dia sama je. Jadi apa dia? Jadi ini akan laju sikit. Ini akan laju. Boleh? Okey, jadi kalau anda ada set up untuk yen pair short, untuk shorter term M5, M15 intraday scalping, anda cari, anda boleh tanya Azmi kat mana dalam sesi beliau ataupun selepas ni kalau ada set up. Tetapi secara besarnya saya melihat pergerakan semasa sebagai satu collection, sebabnya breakout dekat yen pair dah berlaku. Jadi bermaksud correction dekat index adalah something yang saya akan long apabila yen pair habis pergerakan correction dia. Jadi inilah kepada yang besar, saya nak long daripada sini nanti, daripada kawasan ni nanti. Jadi belum lagi. Okey Azmi? Tak sampai lagi. Belum. Saya screen ni mai. Right. Tu semua sekarang tengah feel scalping sekarang ni Kimi, tengah market trending, nanti sambung balik buat coding EA 3711. Dia orang nak buy EA elite wave. Ada tahu dia orang tengah buat. Elite wave lepas buat jual pakai muka abang. Tu jangan. Apa yang sangat dah pakai. Macam-macam. Anda masa tadi kan ada package A, package B, package C. Jangan nak mengarut. Okay. So sekarang kita tengah tengok USD CAD daily. Apa yang kita boleh nampak USD CAD daily dekat sini adalah price membuat dia tengah kejar dia punya apa orang kata punca breakout kat sini. Punca breakout. And tadi abang ada cakap kat sini adalah dia extend betul tak? USD CAD ni dia extend. Kenapa saya katakan bahawa ada kemungkinan untuk satu lagi naik daripada turun balik, disebabkan oleh kita anggap dia sebagai flat. Flat tu yang tempat purple tadi, akan buat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita baru nampak 3 kan. Dari atas tu 1, 2, 3 kan. Boleh tak dia kecil-kecil lukis? Boleh, tapi kita akan paksa lukisan kita. Sebab itu saya tengah tunggu dia punya yang AUD, NZD dengan CAD tadi, adakah kita, sebab Euro dengan GBP memang dah jatuh, chef dah jatuh. Tetapi untuk AUD, NZD dan CAD belum pecah dia punya RSI. Itu sebabnya. Faham. So yes, macam saya pun sendiri memang akan menjangkakan benda ni ke atas dahulu. Mungkin dalam sementara sahaja. Yang kita boleh tengok dekat H4 untuk USD CAD, price maybe tengah membuat satu pattern confirmation. Kita nampak patut macam lain sikit. Epic pen. Sorry lah, suara ni tak settle lagi. Sembuh lagi. Alright. Kalau ni bagi tahu. Boleh. So ni untuk USD CAD masih nampak price boleh naik ke atas, pullback. Siapa nak long, kalau ada confirmation tak ada masalah untuk kita long. Pastikan confirmation tu solid. And then kita boleh tengok Euro AUD. Euro AUD masih belum ada apa-apa perkembangan untuk Euro AUD. Sama je, dia makin ke bawah dia macam buat apa orang kata accumulation. Apa orang kata? Apa tanaman itu? Lebih kurang macam tu lah. Dia slow dah kecil dah tu. So bagi saya benda tu dia dah hampir dah tak ada momentum dah. Adakah dia boleh naik? Yes, mungkin dia boleh naik ke atas. And dia terus juga boleh turun terus sebenarnya. Penurunan dia macam ni sama macam ni. Dia turun tak ada tinggal. Ni kecil-kecil, walaupun kecil dia mesti turun. Turun. Tu untuk Euro AUD lah, saya nampak perkara macam tu yang akan berlaku. Okay. Sebab kat sini ni ramai ni yang nak buy ni.
Ramai ni yang nak buy. Bro, stop out. Okay. Tengah rekrut alpha tester ke Pian. So nak jadi beta tester. Boleh jadi beta tester. Kalau Abang Jo, kita sama-sama test. Okay. Itu untuk Euro AUD. UG apa yang saya nampak pun dah memulakan satu penurunan sebenarnya. So adakah kita boleh short? Okay. So masih daily belum ada buat strong confirmation lagi untuk kita short. Okay. H4 pun tak ada. So kalau saya pun saya belum lagi nak short. Sebab memang tak ada apa-apa confirmation yang kuat dekat time frame yang lebih besar untuk mengatakan price nak turun. Sebab UG ni kalau dia nak sedap, ialah H4 ke daily yang buat confirmation kan. Sebab kita boleh makan besar. Tapi dekat sini yang buat confirmation adalah H1. So H1 boleh buat confirmation tapi kemungkinan dia penurunan tu hanyalah sementara sahaja. Okay, tu untuk UJ. GA ni lebih kurang macam EA tadi. Dia macam tu je. Dia sideway. Turun sideway. Okay, tu tak ada apa-apa kat sini. Tapi price dah sampai dalam zone Ni zone di weekly ni. Zone di weekly. Okay, ni zone weekly. So be careful. Price dah sampai dah biasanya. Kalau orang yang dah sell daripada atas ni, dah TP dah ni biasanya. Okay, tu untuk GA tak ada sangat. Semua dah sampai basically dekat kawasan support. Macam GBP pair semua dah sampai dekat JPY pair, Yen pair semua dah sampai dekat kawasan resistance. Kita boleh tengok macam tu. So kita nak tengok GJ. Macam GJ ni kat sini, apa yang saya nampak, daily dia dah sampai. Daily dia dah sampai kawasan weekly ni. Tapi adakah kita boleh masuk sell? Adakah kita boleh short? Macam biasa, macam saya cakap, confirmation. Perlukan tunggu confirmation sebab dekat sini, apa yang kita nampak penurunan ni sangat-sangat slow. Okay, sangat-sangat slow. Dia boleh je naik sekali ke atas. Dia boleh je naik sekali lagi. H4 pun belum ada confirmation. Kalau H4 ni kita kata nak turun bawah, price breakout ke bawah, pull back, baru kita cari di kawasan SNR di kawasan yang lebih lower time frame. Macam tu, okay. Alright. Tu untuk GJ. Basically tu untuk GJ. So kita tengok gold. Gold apa jadi? Gold kat sini apa yang saya nampak dekat time frame besar tadi abang Abang Zubu cakap dah habis pengiraan elite wave kat sini. So memang saya pun nampak price maybe akan buat satu penurunan dulu. Okay. Price boleh buat satu penurunan sebab kita kat sini ni pun kita boleh nampak adalah satu correction. ABC, complete correction, dia akan turun ke bawah untuk completekan this apa orang kata di structure. Okay. So itu untuk gold lah. Basically saya pun nampak dia nak pergi ke bawah. Tapi korang kalau katakan nak short, pastikan tengok dekat lower time frame. Okay. Sebab gold ni kadang-kadang dia banyak spike. Dia kadang tiba-tiba dia pergi ke atas, dia ikut balik arah dia. Macam tu. So memang saya nampak dekat sini adalah satu, ada setup kat sini. Okay, price breakout, pull back. So kita tengok je ada terjun dekat sini. So katakan kalau korang sell dekat area ni, TP paling dekat adalah area dekat TP H4 1948. Structure sate. Structure sate. Naik turun dindong. Structure dindong. Atas bawah, atas bawah, atas bawah, pening. Dia sebab dia tengah correction dalam time frame besar dia correction. Dalam time frame besar dia correction. Tu pesan. Kalau nak masuk kena pergi lower kecil-kecil. Lepas tu kena filter lah. Kena filter, serius. Kena filter. Benda lah ni. So yang ni kita nampak price saya cakap dia memang nak ke bawah. Asalnya GBP/USD ni, ini adalah kenaikan ni adalah hanya satu correction saja. Itu yang kita nampak sebab price dah sampai kat dia punya support become resistant here. Okay, support become resistant. Lepas tu pasal kenapa price junam. Okay, kalau katakan daily memang kita nampak dia punya structure masih ke bawah. Saya masih target untuk price ni turun sampai zone weekly ni. Okay, tapi kalau kita tengok H4 dekat sini, okay, bila kita tengok H4 kat sini ada satu zone yang price belum ambil. Okay, kalau dia tak nak ambil,
kita tak boleh buat apa lah. Tapi sini zone yang dia belum ambil. So ada kemungkinan untuk price naik atas dahulu untuk buat confirmation, boleh short. Ni confirmation yang cantik ni kat sini. Sebab trend line pun dia boleh ada, dia belum break lagi trend line. So be careful untuk yang nak short. Kena pastikan time frame yang lebih rendah ni dia buat confirmation. Okay, itu dia untuk GBP USD. Berhati-hati saja sekarang ni. Price memang dindong lah. Kalau kita tengok dekat semua tempat, price memang dindong. Kecuali JPY. JPY naik atas, turun bawah. Okay, itu untuk JPY lah. Okay, NZD pun masih ke atas. Masih ke atas. Tiada apa-apa. Sini dah fail lah kat sini sebenarnya. Kalau katakan sini nak sell, sini tak dikira. Apa orang kata ni? Nampak tak? Kalau kita nak cakap ni valid support, dia sama kaki dia. So kita tak cakap dia adalah valid support. Kita tak nak yang macam tu. Okay, itu pasal kenapa price boleh pecah. Ni pun pecah sampai atas ni. Area 07. Maybe dia lah area ni lah 0.7041. Okay, itu untuk NZD USD. Alright, next kita nak tengok minyak juga sebenarnya. Saya berminat dengan minyak punya structure. Okay, structure minyak. Dah tak ada ke kontrak ni? Dah tak boleh pakai bang April? Dah pakai Mei? Dah tukar Mei. Patutlah. Oil. Patutlah dah tak ada. Oil, okay ni. Dia 17 bulan. Oh, dia dah reset bulan tu check. Kita bulan. Ni. So ni oil, apa yang kita nampak dekat sini adalah daily dia, daily low. Okay. Price, saya nampak maybe price akan membuat satu correction sebelum dia naik ke atas. Saya nampak macam ni. Tak sini, sini. Price boleh terus fly. Sebab kat sini price dah breakout. Dah buat confirmation dekat daily. Daily punya confirmation daily punya confirmation. Nampak tak kat sini? Sini, price breakout, patah balik, Junam. Sama juga apa yang akan jadi kat sini. Tapi kat sini ada gangguan kat bawah ni. So berhati-hati. Price, so ada dua zone kat sini. Sini atau sini baru price fly. Ini untuk oil. So macam yang Abang Zuli kata, kita fokus kat Chevron dengan apa bang satu lagi? Exxon. Ada banyak sebenarnya. Ada banyak tapi yang Pian suka tu dua. Chevron dengan so itu structure yang jelas lah, structure dua tu jelas. Tapi saya lebih suka kepada ni sebab dia lebih murah. Oh, dah ada lagi. Ada lagi yang lebih murah sebenarnya. Siapa rajin pergi tengok. Google je, syarikat minyak. Dah habis. Senarai. Senarai syarikat minyak. Lepas tu tengok structure dia sama ke tak. Kalau structure sama je, dia sama kan. US 30 ni pun dah tak ada dah ni. Sekejap, US 30. Dia sampai berapa bulan bang tadi? US 30 pakai cash. US 30 pakai cash. Jangan pakai futures. Kalau tak 20 case je. Cash. Pakai cash. Kalau tak dia expire pakai cash. US ni US 30 cash. Pakai cash. Cash. Hilang terus ni. Cash. Tak. Petro Saudi. Petro Saudi tak ada dalam SM. Petronas baik saja Petronas. Petro Saudi, Petronas tu ada. Dia kata Petronas. Alang-alang. So itu dia bang, abang boleh tambah ambil sikit lagi sebelum habis ni. Okey, saya simpulkanlah ya. Okey, jadi untahan semasa saya masih tak ada perubahan di mana saya masih melihat kepada untuk US dollar index melengkapkan pergerakan ke bawah. Persoalannya adakah dia dah habis, ingat 12 ke 13 ni pun akan ada 5 lekuk Jadi adakah dia dah habis dua tu dah habis ataupun masih ada lagi ke bawah? Itu soalan dia sekarang ni Jadi berdasarkan apa kita nampak dekat euro, US dollar, UJ,
yang menunjukkan bahawa kita dah ada pergerakan ke bawah untuk yen pair, kita habiskan untuk 1 dan 2 dalam US dollar index dan kita dah memulakan pergerakan ke atas tu daripada struktur semasa. Itu disebabkan oleh apa kita nampak. bang, Jadi bang, yang abang tak tak share jelas screen, bang. lagi adalah kepada Bukan, abang dah share saya screen tak share tapi screen tak keluar dekat XM. Tak keluar dekat live. Tak keluar kat XM. Okay, Tapi dia lambat dah, sikit kot. OBS dia tunggu Oh, dia mail. lambat. Mel kata dia lambat. Kadang-kadang dia ada lewat sikit. Okey. Ya, tapi masih kat chat saya ni AUDJPY. Baru dia baru keluar. keluar. Okey. Okey, sekali lagi ya. Jadi soalan kita Jangan sekali kita seorang-seorang Zuli. adalah dekat sini. Yang soalan kita adalah kat sini ya, 12 kepada 13 dia akan ada 5 ataupun 9 ataupun dia kecil-kecil lah sama 9, 13 or whatever. Jadi soalan kita sebenarnya adalah 1, 2 tu dah habis, 1, 2 ataupun 2 kita masih ke bawah. Jadi berdasarkan apa yang kita nampak dekat yen pair, sebab kalau yen pair jatuh, dollar pair biasanya ikut yang sama. Jadi kalau kita nampak dekat UJ, dekat lain-lain yen pair tadi, kita dah ada momentum ke bawah. Jadi kita katakan bahawa kemungkinan besar untuk dollar pair juga melakukan pergerakan serupa, di mana kita ada untuk euro US dollar kita dah lukis ke bawah. Boleh tak dia kata, maksud saya macam ni ya? Boleh tak ni jadi macam ni? Boleh? Ini masih boleh berlaku. Selagi dia tak break bawah, ini masih boleh berlaku. Sebab itu kita cuma menunggu dekat 100%. Contohnya macam GU ni. Sebab tu saya katakan semalam kan, kalau anda dah ada entry dekat sini, Zul mana Zul? Zul kena pakai VPS. Tak, bukan saya. Ni dekat kita dah keluar, yang dekat OBS tu tak keluar. Mana Zul? Zul ada tapi dia kata host SM kena pindah bilik sebelah Abang Zul baru dapat. Jangan. Jangan. Saya jadi kepala je. Jangan. Saya jangan 18 kali dah ulang jangan. Jo, jangan. Tu dengan dia pun cakap jangan. Okey, jadi seperti yang kita katakan semalam, kalau anda dah ada short kawasan ni, pegang. Biarpun dia naik semalam sebab tengok sebelah sini kalau anda pergi time frame kecil yang kita dah ceritakan semalam, ini kita boleh buat 1, 2, 3, 4, 5. Correction ini dia ngam-ngam sampai kawasan ini. Dia berada dalam kawasan 100, 1618 dan kita cuma tunggu breakout ni je. Kalau breakout, ini sekurang-kurangnya akan buat 3 wave. Kalau dia nak naik. Kalau anda shorter term lah, anda boleh pergi buat yang sama cerita yang ni dalam shorter term sama je. Kan Mel? Betul. Dia cerita kat Joe ke cerita kat Mel ni? Jadi kat sini pun dah lengkap. Jadi jaga-jaga sikit. Kalau anda masih pegang long, jaga-jaga sikit kecuali anda swing yang besar-besar, tu cerita lain. Tapi untuk shorter term, kalau low kat sini break, sekurang-kurangnya 100% yang ini. Sekurang-kurangnya. Dan sini akan decide sama ada naik ataupun turun. Jadi benda tu. Cuma dia belum break Sebab itu saya tak tukar lagi untuk AUD dengan NZD ni. Ini boleh ke atas. Sebab dalam yang kecil dia tak break. Structure dia tak break. Tetapi untuk saya nak long dia tak berani saya nak long kat situ. Dah kat atas sangat dah long. Kat mana stop loss ini? Pengsan kan. Jadi cuma tunggu ini break je. Kalau ini break, structure ini break, then saya akan lukis ke bawah. Cuma dekat-dekat sangat. Dia betul-betul dekat line tu Kalau kita tarik dia punya trend line, ngam-ngam kat situ dia. Kalau kita pergi kecil lagi dia break tau. Kalau pergi time frame kecil lagi daripada H1 ni,
dah break. Cumanya yang ini tak break. Jadi saya ikut yang H1. Mungkin dekat kecil-kecil ada spike ya. Cuma tunggu yang ini je. Daripada seluruh structure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah cukup. Mungkin dia break 9, 10, 11, 12, 13. Itu masih boleh jadi. Baru dia jatuh. 5, 9, 13, 17 dan seterusnya. Tetapi dia dah cukup. Dah 9. Dan dekat-dekat sangat. Berakhir dengan divergent. Cukup je, sifat dia cukup kan. Tunggu je. Tunggu sikit je. Sikit habis. Jadi saya nak long. Jangan. Jangan. Bukan tempat dia. Kalau kita dah lukis AJ pergi ke bawah. Kalau yang itu tadi extend, ini akan extend ke atas. Kalau ini extend ke atas, indeks akan naik ke atas. Sama je. Okey? Tengok mana-mana. Kalau ia break, yang lain pun kita akan lukis ke atas. Jadi ada higher chances untuk ini pun dah habis. Kita tengoklah apa cerita. Saya lebih berminat untuk melihat correction semasa ni habis. Benda sama. Benda sama tadilah. Okay, jadi yang ini nanti baru kita cerita trend dia. Sekarang ni jangan cerita trend dulu. Kalau turun nak confident short goal ni. Tak habis lagi goal. Ya, betul kan? Kalau AU ni tadi turun, then kalau dekat sesi saya memang cerita gol je bang, diorang ni. Korang belasah lepas ni, korang sambung lepas ni. Okey? Jadi kalau AUD turun, yes. Kan? Goal equal leg. Sebab itu saya tak nak cerita yang equal leg ke goal. Sebab saya tak nampak goal untuk short. Untuk longer term lah. Memang dia ngam-ngam dekat-dekat sampai. Sampai ke tak saya kena tarik pakai magnet. Saya buang magnet ni sebab kalau tak lukisan kita semua lari. Tapi dia dah kat kawasan tu. Okey Jo? Jo tarik saya tahu. Tapi saya tak akan short goal. Kalau saya lah, saya nak long. Tapi kalau anda shorter term, memang dia dah dalam tempat dia. Jadi saya tak nak cerita benda tu. Satu saya tak sentuh sangat. Sebab saya melihat kepada untuk nak masuk bearish. Ni something yang anda nak pegang lama. Buat kata untung kat forex kau pergi beli KFC. Dah lah kan. Yang ini ya. Ni yang untuk buat kata. Jadi bang. Dia bukan dia short kat goal. Profit kat goal baru masuk bearish. Boleh. Untuk pegang lama. Untuk intraday anda boleh buat macam tu. Tapi pastikan trading ni mendatangkan makna kepada kehidupan anda. Jangan pergi hari Jumaat withdraw kan. Jadi apa? Jadi dinner plate. Dulu kita panggil dinner plate dengan lunch plate saja kan. 3 ketul ataupun 2 ketul kan. Sekarang dia ada macam-macam plate tadi. Saya tak kerti. Dulu masuk KFC senang kan. Untung BTC beli bearish. Betul. Bitcoin bang, boleh kongsikan Bitcoin sikit bang. Bitcoin. Banyaknya kemungkinan tu. Jadi nak ikut yang mana kan? Ni Bitcoin. Tak habis lagi yang. Tapi saya nampak dia akan ke bawah lah. Ini structure kolektif. Betul. Ini motif. Simple je. Kalau dia break, then ini 1. Dan ini 2. Ataupun ini A, ini B, ini C. Kita cuma extendkan yang belakang. Apapun, selagi kita masih menjangkakan ada kekuatan US dollar. Kenapa Bitcoin naik sebelum ni? Ia sebabnya orang keluar daripada bond. Bila Fed kata dia nak stopkan bulan 5 dan kecilkan dia punya pegangan bond, maksudnya dia berhenti beli bond lah. Bank pusat kata dia tak beli nasi lemak engkau turun harga. Sama. Bila bond jatuh, interest rate naik. Interest rate tu naik, dia akan sampai satu resistance.
Jadi itu sebabnya flow kepada salah satu daripada ni masanya yang Bitcoin jadi value punya apa? Penyimpan value, value retaining property of Bitcoin. But itu cuma short term untuk semasa, sebab the whole thing masih sideways. Ini tak break. Kalau dia break, ini boleh trade. Tapi dia tak break. Jadi semasa H4 ini sideways semasa. Kalau dia naik di sini, ini ada set up shot. Kalau dia naik. Kalau dia naik tu bang, mesti ramai yang buy tu bang. Ramai yang buy, lepas tu dia turun. Iya. Jaga-jaga sikit. Jaga-jaga sikit. Bukan saya nak buy daripada sini. Daripada bawah. Saya akan buy bawah tu juga. Jauh lagi. Yeah. Dekat sini. Bukan dekat sini. Yang kunci dia adalah kepada A ni, ada divergence ke tak. Kalau dia ada divergence, dia tahu ini lengkap. Kalau tak ada divergence, then 5 wave, 1, 2, kita buy di sini. Kalau dia tak ada divergence. Kalau dia ada divergence, tunggu bawah ni. Maksud divergence tu dia ada momentum. 3 belakang dia ada momentum. Jadi kalau ada divergence, dia akan lengkapkan. Kalau tak ada divergence, then dia akan terangkit. 5 lekuk, 3 kita masuk. Itu adalah untuk Bitcoin. Itu yang duk cerita seminggu-minggu ni, kita dah cerita seminggu kita cerita benda tu. Okey. Bersama Azni ada tanyalah Kul nanti apa cerita. Teruskan. Selamat berhujung minggu kepada semua, Mel, Azni dan juga rakan-rakan yang lain. Jumpa lagi pada minggu depan. Sihat cepat Azni. Minggu depan banyak kerja. Buat video YouTube habiskan. Saya ada bunyi kucing nak buangkan 3 hari nak buang, tak hilang-hilang bunyi. Kena rekod balik. Aduh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.